Salam dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazila. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami. Tajuk tugasan kami dia beri nama Perkahwinan di Usia Muda. Nama saya Nurdiana binti Zama, nombor matrik B0920100273. Saya akan membentangkan pengenalan kepada tajuk tugasan kami. Keluarga merupakan institusi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat. Keutuhan sesebuah masyarakat adalah bergantung kepada sejauh mana sistem sesebuah keluarga itu dibentuk. Jika baik sesebuah keluarga itu, maka baik seluruh masyarakat. Dan begitulah sebaliknya. Perkahwinan adalah proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Ia bertujuan untuk menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana berkasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Dan benarlah seperti slogan, rumahku syurgaku. Perkahwinan di usia muda diklasifikasikan bagi mereka yang berumur 18 tahun hingga 21 tahun. Ini kerana pada umur tersebut mereka boleh membezakan sama ada yang baik atau yang buruk dan stabil dari segi ekonomi secara khasnya. Umur tersebut dianggap sebagai remaja akhir, yakni fasa akhir seseorang berumur remaja. Mereka sudah mengenal diri dan ingin hidup dalam pola hidup yang digariskan sendiri. Remaja mulai sedar yang hidupnya mempunyai tujuan dan impian. Pada peringkat umur ini, remaja lebih berpendirian tertentu sendiri dan berdasarkan pola yang jelas yang ditemukan sendiri. Maksudnya, pada usia 18 hingga 21 tahun ni, remaja lebih rasa yang diorang boleh hidup berdikari. Sebab tu, kebanyakan remaja sekarang dan kalau melihat daripada sejak PKP, isu semasa sekarang ni, ramai yang berkahwin pada usia muda untuk mengelakkan dari segi contohnya maksiat ataupun mereka dah rasa nak hidup berdikari, ada rasa tanggungjawab sendiri. Jadi bagi mereka yang berhasrat untuk mendirikan rumah tangga ni, sebenarnya pada usia muda pengurusan dan persediaan diri itu adalah merupakan aspek yang sangat penting. Sebab kalau persediaan dan pengurusan tu tak cukup kukuh untuk diri mereka dari segi fizikal, rohani dan mental, diorang akan rasa benda tu terbeban. Jadi, walau bagaimanapun di sebalik kegembiraan, ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua belah pihak bagi menjamin kehidupan suami isteri. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atikah binti Zakaria. Saya akan membentangkan untuk objektif perkahwinan di usia muda. Kami dapat senaraikan 3 objektif iaitu mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya perkahwinan di usia muda, membincangkan kelebihan perkahwinan di usia muda, dan yang ketiga ialah sekali mengkaji bagaimana perkahwinan di usia muda ni dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Di dalam perkahwinan usia muda, terdapat beberapa isu penting yang kami kupaskan. Antaranya, situasi perkahwinan di usia muda ni mendapat banyak pandangan daripada masyarakat. Setengah tu berpendapat bahawa perkahwinan di usia muda ni tak patut diberi kebenaran, dan ada juga yang berpendapat bersetuju. Kesan perkahwinan di usia muda ni perlu diambil kira dari sudut pasangan tersebut. Sebagai contoh, kesan perkahwinan terhadap pendengar remaja tersebut dari segi rohani dan jasmani. Kesan perkahwinan muda ni lebih dirasai oleh remaja perempuan berbanding lelaki kerana mereka yang melalui proses kehamilan dan juga melahirkan anak mereka, iaitu daripada Muhammad Naim Peter 2013. Dan yang seterusnya, menurut kajian daripada National Institute of Mental Health (NIMH) pada tahun 2011, remaja bawah 20 tahun ni masih belum berkembang otaknya dan membuatkan mereka masih lemah dalam membuat keputusan dan berfikiran luar jangkaan. Antara kesan positif untuk perkahwinan di usia muda ni, dia dapat memberi pandangan positif seperti menyambung zuriat di antara pasangan. Perkahwinan di usia muda juga dapat melihat tanggungjawab antara pasangan dalam setiap apa yang dilakukan oleh mereka.
Perkahwinan juga dapat memberi kesan positif kerana membuatkan pasangan itu sama-sama membimbing ke arah yang lebih baik. Pasangan juga dapat merancang keluarga lebih awal untuk masa depan mereka jika mereka berkahwin di usia muda. Ia juga dapat memelihara kesucian nasab dan keturunan daripada anak yang tidak sah taraf. Dan akhirnya, akhir sekali jika mereka tersebut berkahwin di usia muda, ia juga menjadikan pelajaran mereka lebih cemerlang. Faktor-faktor perkahwinan di usia muda ni ada dalam 5 yang kami senaraikan. Antaranya gejala sosial yang tidak dapat dibendung menyebabkan perkahwinan di usia muda ni berlaku. Antaranya keterlanjuran. Lepas tu remaja yang kurang berminat yang untuk menyambung pelajaran adalah salah satu penyumbang untuk perkahwinan awal. Perkahwinan usia muda juga menjadi salah satu adat resam antara orang Melayu yang agak konservatif, iaitu ia mempengaruhi perkahwinan di kalangan orang muda kerana terdapat sebeberapa masyarakat yang memandang serong terhadap remaja perempuan yang lambat bertemu jodoh. Ia juga berpendapat bahawa dapat menyelamatkan struktur ekonomi keluarga tersebut. Dan akhir sekali, perkahwinan di usia muda juga dianggap sebagai pelindung dan penyelamat untuk anak, untuk remaja perempuan bagi sesebuah keluarga. Okey, kesimpulannya macam jika di Indonesia perkahwinan ni dihadkan untuk remaja perempuan minimum kepada usia 19 tahun daripada mereka usia 16 tahun pada tahun 2019. Menurut Sisters in Islam SIS, ia juga berlaku dekat beberapa negara lain dekat rantau ni. Ia menghadkan usia remaja perempuan pada usia 18 tahun ke atas untuk berkahwin, termasuklah Kemboja, Laos, Myanmar, Filipina dan juga Singapura. Kalau di Thailand, ia menghadkan pada usia 20 tahun. Manakala kalau dekat Vietnam, bagi remaja perempuan pada usia 18 tahun, dan lelaki adalah umur 20 tahun ke atas. Untuk dapatan kajian yang saya dapat, dua. Antaranya yang pertama, Jurnal Psikologi Malaysia 32/2 2018, perkahwinan remaja, salah satu kajian di Kuching, Sarawak. Pengkaji ini mendapati bahawa hampir informan telah berkahwin selama 6 bulan lebih. Kebanyakan informan ini menyatakan sebab-sebab mereka berkahwin awal ni adalah kerana jodoh mereka datang lebih awal berbanding rakan mereka yang lain. Informan menyatakan mereka berusaha untuk tidak bergantung harap dengan keluarga mereka kerana lebih cenderung untuk berdikari. Jika pasangan berdikari, ia dapat mengelakkan konflik antara keluarga sendiri dan juga keluarga mertua. Pasangan muda yang ingin berkahwin tidak perlu gusar untuk memikirkan sumber keuangan kerana selepas mereka berkahwin pasti akan berusaha untuk mencari pekerjaan dan juga pendapatan yang baik. Pendapatan kajian yang kedua iaitu Nurihan 2019, implikasi kahwin muda. Pengkaji ini menyatakan beberapa faktor yang berlakunya jika perkahwinan berlaku pada usia muda. Terdapat kesan positif untuk perkahwinan di usia muda ni, iaitu dengan meramaikan keturunan, menjauhi zina dan juga mengurangkan gejala sosial antara remaja. Pengkaji juga menyatakan beberapa kesan negatif kepada pasangan yang kahwin muda, tapi ia lebih dirasai oleh remaja perempuan berbanding remaja lelaki. Jika dikira untuk peringkat global, seramai lebih daripada 650 juta wanita yang hidup pada masa kini, mereka ni berkahwin awal pada usia mereka kanak-kanak ataupun remaja. Dalam prinsip-prinsip yang disarankan oleh PBB dalam Sustainable Development Goal,
Ia menuntut perkahwinan kanak-kanak ni harus diberhentikan seperti mana disarankan oleh bekas Setiausaha Agung PBB iaitu Ban Ki-moon. Hai, saya Naatira Najwa binti Kamura Zaman akan meneruskan pembentangan. Seterusnya, kajian yang telah saya jumpai ialah tentang persepsi mengenai kualiti perkahwinan dalam kalangan pasangan muda di Selangor. Usia perkahwinan 1 hingga 10 tahun. Dalam kajian tersebut menyatakan terdapat 5 tema utama dalam memastikan kualiti perkahwinan yang terbaik. Tema tersebut ialah toleransi, lengkap melengkapi, hormat menghormati, saling memahami dan pengurusan hidup. Dalam kajian tersebut dinyatakan bahawa di antara 5 tema tersebut, toleransi merupakan yang paling utama dan ataupun penting bagi sebuah perkahwinan. Apabila pasangan mempunyai toleransi, hubungan semakin baik dan rapat. Antara sikap bertoleransi yang sering dilakukan oleh pasangan ialah apabila melakukan kerja rumah, membuat keputusan serta pengurusan kewangan. Sebagai contoh, apabila membuat kerja rumah, pasangan saling bergilir untuk mengemas rumah. Setelah penat bekerja seharian, beban dapat dikurangkan dengan saling membantu membuat kerja rumah. Kajian seterusnya pula berkaitan tentang penceraian selepas berkahwin dalam golongan pasangan muda. Dalam kajian ini, pengkaji mendapati terdapat beberapa faktor perceraian dalam golongan muda. Antaranya ialah campur tangan pihak ketiga, tiada persefahaman, masalah kewangan serta isu-isu remeh. Di antara semua faktor tersebut, campur tangan pihak ketiga merupakan paling utama. Ini kerana pasangan muda sering dilihat masih tinggal bersama mertua ataupun ibu bapa sendiri. Ini menyebabkan apabila berlaku persalahan faham atau pergaduhan di antara pasangan, mertua atau ibu bapa ini akan menjadi batu api. Mereka menjadi batu api untuk memenangkan anak-anak mereka. Selain itu, masalah kewangan juga menjadi sebab penceraian kerana pasangan muda selalu tidak membuat sebarang jenis perancangan keuangan. Setelah berkahwin, mereka baru sedar betapa tingginya kos sara hidup. Kos sara hidup pada masa kini adalah lebih tinggi berbanding masa lalu. Oleh sebab itu, pasangan tidak kekal kerana tidak tahu bagaimana untuk menguruskan wang kerana telah terjejas apabila melakukan keputusan sebelum-sebelum ini kerana tiada sebarang perancangan. Oleh sebab itu, mereka mengambil keputusan untuk bercerai kerana bagi mereka itu adalah lebih mudah dan hanya perlu pulang ke rumah ibu bapa mereka sendiri. Nama saya Nur Fazana Daini. Saya akan menerangkan tentang 2 kajian yang telah diperolehi. Kajian yang pertama ditulis oleh Fadili Ismail yang dikeluarkan pada Mei 12, 2020 yang bertajuk Jangan Takut untuk Berkahwin di Usia Muda. Artikel ini menyatakan bahawa pada zaman sekarang, kahwin di usia muda mungkin kelihatan pelik dan dianggap sesuatu yang tergesa-gesa kerana kini orang lebih mementingkan kejaya manakala perkahwinan pula bukanlah satu keutamaan. Namun, perkahwinan di usia muda adalah perkara yang biasa yang sudah dipraktikkan sejak dahulu lagi. Antara kelebihan berkahwin di usia muda adalah yang pertama, mematangkan hubungan. Perkahwinan memberi pasangan tanggungjawab baru dan pasangan akan cuba untuk memenuhi komitmen baru. Perkara ini merupakan faktor pasangan tersebut matang dalam perhubungan. Yang kedua, tidak membuang masa. Yang ketiga, faktor kesuburan. Apabila seseorang itu berkahwin selepas umur 30-an, tahap kesuburan mereka tidak kira lelaki maupun perempuan akan merosot. Bagi perempuan, risiko untuk mereka melahirkan anak adalah lebih tinggi apabila usia mereka telah meningkat. Dan menurut kajian, faktor umur seorang ibu turut mempengaruhi tahap kebijaksanaan dan kesempurnaan seorang anak. Yang keempat, boleh bersara lebih awal. Ini kerana jika pasangan tersebut berkahwin pada umur 20-an dan menimang cahaya mata pada usia 40-an, anak mereka mungkin sudah mula bekerja dan ini membolehkan pasangan tersebut untuk bersara lebih awal. Yang kelima, lebih stabil.
Ramai orang menunggu untuk menjadi lebih stabil dari segi keuangan sebelum mendirikan rumah tangga. Namun, perkahwinan itu boleh membuatkan pasangan menjadi lebih stabil. Ini kerana pasti pasangan akan bekerja lebih keras untuk memastikan kehidupan keluarga lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengelakkan maksiat. Pergaulan bebas boleh membuatkan hubungan membawa kepada perbuatan maksiat. Perkara ini dapat dielakkan dengan berkahwin pada usia muda. Kajian yang kedua dilakukan oleh Nur Jannah Sain, Swini Anak Najm, Fatimah Abdullah dan Noemi Muhammad Ahir yang dikeluarkan pada November 2018 yang bertajuk Perkahwinan Remaja. Kajian yang pertama dilakukan di Afrika oleh Nur pada tahun 2006. Kajian tersebut mendapati ibu bapa mengahwinkan anak perempuan pada usia remaja kerana mahukan jaminan kewangan atau ekonomi. Ini kerana dalam budaya masyarakat tersebut, anak perempuan dilihat sebagai beban kepada keluarga. Beban yang dimaksudkan adalah untuk menyediakan makan, minum, pakaian dan pendidikan yang memerlukan kos yang tinggi. Menurut ibu bapa masyarakat tersebut, mereka tidak memperoleh faedah daripada anak perempuan kerana apabila anak perempuan mereka berkahwin, mereka akan meninggalkan keluarga dan mengikuti suami mereka. Kajian yang kedua dilakukan di Indonesia oleh Hamzah dan Sulaiman pada tahun 2007. Kajian tersebut mendapati bahawa ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan remaja berkahwin awal. Masyarakat yang mempunyai kedudukan ekonomi yang rendah atau lemah, ibu bapa mereka lazimnya kurang berkemampuan untuk membiayai persekolahan anak-anak. Keadaan ini menyebabkan ibu bapa memaksa anak mereka untuk berkahwin pada usia remaja. Seterusnya, berikut merupakan dapatan kajian yang telah saya lakukan daripada buku Kerajaan Negeri Melaka yang bertajuk Persediaan Perkahwinan. Dalam buku ini, pengkaji menerangkan persediaan diri adalah merupakan aspek yang sangat penting bagi mereka yang ingin mendirikan rumah tangga. Mereka perlu bersedia dan mengetahui tanggungjawab yang perlu dipikul sebagai suami atau isteri. Selain itu, pengkaji memberitahu antara persediaan yang perlu dilakukan adalah memantapkan lagi akidah dan ibadah serta sah-siah diri. Pasangan yang bakal bergelar suami isteri itu juga perlu seharusnya menjaga kesihatan tubuh badan mereka dan antara cara lain adalah taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kerana Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah ke-59, ayat ke-18 hingga ke-19, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, ini hari kiamat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Dan mereka itulah orang yang fasik, ini orang yang derhaka. Malah, pengkaji juga menekankan bahawa restu ibu bapa juga sangat penting untuk seorang anak. Dan perkara tersebut adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam. Dan kajian juga menegaskan bahawa aspek kewangan sering kali menjadi isu dalam rumah tangga. Oleh kerana itu, suami perlu menyediakan nafkah zahir yang mencukupi mengikut kemampuan kerana ia merupakan tanggungjawab utama bagi seseorang suami, iaitu menyediakan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perubatan, pendidikan dan semua yang diperlukan oleh ahli keluarganya. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, cukuplah bagi seorang mukmin itu mendapat dosa dengan hanya dia mengabaikan tanggungjawabnya, iaitu nafkah zahir ke atas orang yang di bawah tanggungannya. Riwayat Al-Balhaqi. Kesimpulan daripada kajian pertama yang saya lakukan, mereka yang ingin berkahwin ini seharusnya bersedia dalam pelbagai aspek dari segi fizikal, mental, kewangan dan juga restu kedua ibu bapa.
Seterusnya merupakan dapatan kajian saya yang kedua daripada buku Kerajaan Negeri Melaka juga yang bertajuk Keperluan Asas kepada Perkahwinan. Sebenarnya pemilihan bakal pasangan ni yang mengikut kaedah syar'i akan membawa kepada bahagianya rumah tangga yang bakal dibina. Pengkaji menyenaraikan dan menerangkan ciri-ciri memilih calon suami dan calon isteri yang telah ditetapkan dalam Islam. Kerana Islam menjamin kebahagiaan rumah tangga bagi mereka yang memilih isteri yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Walaupun isteri itu tak lawa, tak ada harta, tapi kalau kita ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, insya-Allah kita akan bahagia. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wanita itu dikahwini kerana 4 sebab. Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat. Berikut juga merupakan ciri-ciri tambahan dalam pemilihan bakal isteri. Dan perlu juga memilih calon suami yang baik. Sebab pengkaji menyatakan bahawa seseorang wali mestilah berhati-hati dalam memilih calon suami untuk wanita demi menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Kerana seorang lelaki pernah datang kepada Hasan bin Abi Talib bin Ali bin Abu Talib berkata, saya mempunyai seorang anak perempuan. Menurut pendapatmu, dengan siapa anak perempuan itu harus berkahwin? Dan Hasan menjawab, kahwinkanlah dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia mencintainya, dia akan menghormatinya. Dan kalau dia tidak mencintainya, dia tidak menganiayanya. Akhir dari kajian ini, saya dapat merumuskan bahawa setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga perlulah memenuhi keperluan-keperluan asas kepada perkahwinan supaya pemilihan calon pasangan itu sesuai dan sekufu, supaya takkan berlaku penceraian ataupun apa-apa masalah yang tidak diingini. Seterusnya dapatan kajian daripada Faharna, kahwin pada usia muda, diterbitkan oleh academia.edu.my. Dapatan kajian ini membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi untuk perkahwinan di usia muda. Salah satu cabarannya adalah kekurangan kewangan dan masa untuk menyambung pengajian kelak. Hal ini kerana kebanyakan perkahwinan di usia muda berlaku selepas kedua individu tersebut berkahwin sebelum habis belajar ataupun selepas habis belajar. Pengkaji juga mendapati bahawa kadar perceraian tinggi antara pasangan yang berkahwin muda berbanding pasangan biasa. Seterusnya dapatan kajian yang seterusnya daripada Subhi, terperangkap di perkahwinan awal usia. Kajian ini melibatkan kritikan perihal perkahwinan di usia yang muda. Pengkaji kajian ini membahagikan kajian ini kepada berbagai bahagian seperti manfaat dan mudarat perkahwinan di usia muda dan faktor penceraian perkahwinan usia muda. Kajian ini menyatakan bahawa walaupun usia perkahwinan di Malaysia adalah 18 untuk lelaki dan 16 untuk wanita, pengkaji masih berasa perkahwinan di usia muda tidak rasional. Assalamualaikum, nama saya Masrin Kusnaliti Nazarudin dan saya akan membentangkan tentang carangan dan kesimpulan. Seperti mana kita tahu, negara kita telah dilanda oleh pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Dan mengikut UNICEF, sebanyak 30% peningkatan kes perkahwinan muda di bawah umur. Oleh sebab itu, carangan diberi untuk mengurangkan kes perkahwinan di usia muda yang bawah umur. Pertama sekali ialah penguasaan undang-undang yang berkaitan dengan orang muda bawah umur. Undang-undang yang dibuatkan perkahwinan seperti Undang-Undang di Seksyen 8 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 eksis. Perlulah ditingkatkan had umur perkahwinannya sekurang-kurang umur 18 tahun dan tiada pengecualian. Seterusnya ialah memberikan bantuan kewangan untuk keperluan. Memberi keperluan dari segi memperkuatkan penyelarasan dan penentuan kepada program sokongan sosio-ekonomi dan outreach yang sedia ada. Dan akhir sekali ialah meningkatkan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah melalui dasar perundangan, undang-undang dan advokasi. Ibu bapa perlulah meningkatkan kesedaran mereka mengenai kepentingan ke atas kanak-kanak dengan memastikan ada tindakan undang-undang jika ibu bapa tidak mendaftar anak mereka ke sekolah. Kerana untuk kajian daripada
Universiti Sussex. Kanak-kanak yang berpendidikan berumur 8 tahun ke atas mempunyai 50% lebih rendah kadar perkahwinan muda daripada kanak-kanak yang mempunyai pendidikan bawah 8 tahun ke bawah yang berkahwin muda. Oleh sebab itu, kita perlulah meningkatkan akses kepada pendidikan kepada kanak-kanak yang muda. Kesimpulannya ialah perkahwinan di usia muda ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikan perkahwinan di usia muda ini mampu membawa pasangan yang muda ke jalan yang baik dan ia beri ruang kepada mereka untuk ke jalan yang baik dan dapat mengelakkan daripada melakukan benda-benda yang terkutuk dan keji. Mereka akan mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Namun keburukan juga perlu dipertimbangkan. Tapi apa-apa pun, perkahwinan itu adalah satu tanggungjawab dan lumrah hidup manusia, kerana tidak kiralah berkahwin lambat atau muda, yang penting perkahwinan adalah kerana Allah. Sekian, terima kasih.